Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين. فأما بعد. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya Tuan Pengerusi dan ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dalam kehidupan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kamu cuba menghitung nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, pastilah tidak mampu kamu menghitungnya. Kerana apa yang kita miliki, apa yang kita kecapi, apa yang kita ada pada hari ini, semuanya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu wajib kita bersyukur atas segala nikmat kurniaan Allah. Orang yang tidak mahu bersyukur kepada Allah, mereka termasuk di kalangan orang-orang yang sombong. Sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah nyatakan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan yang sangat hina, kerana mereka sombong atas nikmat kurniaan Allah dan mereka tidak mahu berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan para jemaah dirahmati Allah, kita juga bersyukur alhamdulillah kerana sekarang ini kita berada pada bulan yang mulia, iaitu bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini termasuk di antara bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah, hari di mana Allah menciptakan, ketika mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram, iaitulah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Yang mana sekarang ini kita berada dalam bulan Rajab. Hari ini kita hari malam 12 Rajab, mana dah hampir separuh daripada Rajab. Jadi kita manfaatkan bulan yang mulia, bulan-bulan haram ini untuk kita menambahkan amal soleh kita. Kebetulan pula bulan Rajab ini adalah bulan yang hampir dengan Ramadan, sehingga saban hari kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan haram, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Justru kita menambahkan amal soleh kita dalam bulan Rajab juga sebagai persiapan kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan tajuknya jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Hadis rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Lelaki itu mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi tuan-tuan para jemaah, hadis ni hadis yang pendek,
kan. Hadis ni pendek saja sebab perkataan Nabi SAW dalam hadis, jangan marah. Itu saja, 2 perkataan, tetapi dia membawa satu maksud yang sangat besar, merangkumi perkara kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat. Sebab itulah perkataan Nabi SAW ini disebut sebagai jawami'ul kalim. Maksud jawami'ul kalim ni adalah perkataan-perkataan yang ringkas, yang sedikit, yang pendek, tetapi membawa maksud yang sangat luas. Inilah kurniaan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bila memberikan nasihat, baginda tak ceramah sampai 1 jam. Baginda tak buat seminar sampai setengah hari. Nabi SAW mengungkapkan perkataan yang ringkas tapi mudah difahami oleh para sahabat, dan daripada perkataan yang ringkas itu memberi hikmah yang sangat besar dalam kehidupan sahabat dan umat Islam sebagai pedoman. Jadi hadis ini walaupun ungkapannya ringkas, tapi dia meliputi perkara-perkara yang penting, terutama dalam membina sikap, membina adab, akhlak seseorang, dan membersihkan dirinya daripada sifat-sifat yang mazmumah. Iaitulah Nabi memberikan nasihat kepada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada baginda. Ini sahabat, akhlak para sahabat, mereka ini sentiasa mengambil peluang untuk berdamping bersama dengan Nabi SAW dan memanfaatkan peluang tersebut untuk mereka mendapatkan kebaikan. Mana kita pun bila kita dapat peluang bersama dengan para ulama, bersama dengan para habaib, masyayikh, maka kita ambil peluang itu. Sebab apa? Kita nak dapatkan kelebihan daripada mutiara perkataan mereka, daripada nasihat mereka, dan kita sendiri minta nasihat dan pandangan mereka seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat. Bila bertemu dengan Nabi, maka diminta nasihat Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini, mana sahabat datang jumpa Nabi, minta nasihat Nabi. Ausini, mana ya Rasulullah, berikan wasiat, berikan nasihat kepadaku. Maka Nabi menyebutkan jangan marah. Bila dia tanya lagi, ya Rasulullah, bagi lagi ya Rasulullah nasihat kepada aku, Nabi kata jangan marah. Sampai berkali-kali, ada dalam riwayat kata 3 kali ditanyakan kepada Nabi perkara yang sama, dan dijawab oleh Nabi dengan perkara yang sama. Jadi Rasulullah SAW menjawabnya sesuai dengan keperluan seseorang. Sebab ada dalam hadis yang lain, sahabat tanya kepada Nabi, maka jawapannya lain. Mungkinlah apa yang diberitahu oleh Nabi itu perkara yang terbaik untuk orang tersebut. Mungkin orang ni seorang yang panas baran. Mungkin dengan sikap panas baran dia itu memberikan mudarat, memberikan merosakkan hubungan antara dia dengan saudaranya. Mungkin dengan panas baran itu banyak memberikan mendatangkan perkara yang mendorong kepada perkara yang haram dan sebagainya. Jadi nasihat Nabi, jangan marah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, jadi adakah perkara marah ini perkara yang totally dilarang? Jadi larangan Nabi SAW ni bukanlah maksud totally tak boleh kita marah, tetapi kebanyakan ataupun sikap marah ini lebih banyak membawa kepada kerosakan daripada kebaikan. Maknanya perasaan marah ini perkara yang fitrah, semula jadi yang ada pada diri setiap orang. Maknanya kita ni sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang ada keadaan menyebabkan kita marah. Jadi itu fitrah yang Allah SWT berikan kepada setiap orang. Kalau orang tu tak ada langsung marah dalam hatinya, maka dia ada masalah kan pada jiwa dia. Wallahu alam. Jadi perkara marah ini fitrah yang ada pada diri manusia. Dalam keadaan-keadaan tertentu dia akan marah, tetapi kebanyakan daripada kemarahan ini mendatangkan banyak mudarat ataupun kekurangan berbanding daripada manfaat atau kelebihan daripada sikap tersebut, sehingga Nabi SAW menyuruh kepada sahabat yang bertanya minta nasihat tadi supaya beliau jangan marah. Jadi marah ini banyak mendatangkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akhlak, sehingga Nabi SAW dalam satu hadis menyatakan husnul khuluq wa alla taghdab in istata'ta. Jadi Nabi kata dalam satu hadis, bila ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Maka Nabi kata, berakhlak baiklah, iaitu janganlah marah sekiranya kamu mampu. Kerana apa? Sikap marah ini akan menzahirkan maknanya perkara yang tak baik, yang mazmumah. Mungkin kita dengan kemarahan tadi
boleh menyebabkan kita mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, yang keji, yang menyakitkan hati orang lain, perkataan yang menghina orang, perkataan-perkataan yang mendatangkan dosa, mendatangkan permusuhan. Jadi sebab itulah kita dituntut untuk menahan marah. Supaya apa? Supaya menunjukkan kita ni berakhlak dengan akhlak yang baik. Jadi Nabi SAW kata berakhlaklah dengan akhlak yang baik, iaitu jangan marah sekiranya kamu mampu. Ramai orang ni dia marah sebab apa? Sebab dia boleh marah, terutamanya pada orang yang di bawah kekuasaan dia. Contohnya seorang bapa, dia boleh marah pada anak-anak dia. Sebab apa? Anak-anak dia ni bawah kekuasaan dia, ataupun dia ada kuasa atas orang tersebut. Jadi dia mampu nak marah pada isteri dia, pasangan dia, pada pekerjanya, kan, pada orang bawahan dia, dia boleh marah. Tapi Nabi kata seorang yang berakhlak baik, dia menahan marah ketika mana dia mampu untuk melepaskan kemarahan dia. Jadi kita kena bersabar ketika mana diuji dengan kemarahan, maka itulah sifat yang mahmudah. Tapi dalam masa yang sama, tidaklah seseorang itu maknanya totally tak boleh marah. Sebab apa? Dalam beberapa keadaan kita dituntut juga untuk marah, terutamanya dalam perkara-perkara menyentuh tentang maruah kan umat Islam, tentang Nabi SAW, tentang agama kita. Jadi kalaulah kita ni tak boleh nak marah langsung, maka maknanya kita jadi orang yang lemah, kan. Maknanya bila sampai peringkat orang menghina Nabi SAW, menghina agama Islam, kita kata tak perlu nak marah. Orang yang marah-marah ni ekstrim contohnya. Jadi tidaklah, maknanya semua perkara tentang marah ini dilarang, tetapi kebanyakan kemarahan ini membawa kepada perkara yang negatif. Jadi Nabi SAW juga, baginda seorang yang berakhlak mulia, dalam masa yang sama baginda juga pernah marah. Maknanya Nabi SAW ni juga marah dalam beberapa keadaan, tapi bukanlah berkaitan dengan perkara peribadi individu Nabi sendiri. Maknanya kalau orang sentuh diri Nabi SAW, orang menghina Nabi SAW, ataupun orang cuba menyakiti Nabi SAW, Nabi tak marah sebagai akhlak dan dakwah Nabi. Tetapi kalau orang itu sampai peringkat menghina Islam, ataupun menghina umat Islam, ataupun memberikan ancaman kepada umat Islam, tentangan, menyerang, membunuh umat Islam, maka Nabi SAW lah orang yang paling menunjukkan kemarahan dia. Mana Nabi SAW juga ada keadaan Nabi marah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, laisa syadid bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tidaklah seseorang itu dikira gagah dan kuat ketika mana dia bergusti, ketika bergaduh, tetapi orang yang gagah adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Jadi biasanya ketika orang itu marah, dia tak mampu mengawal dirinya, sehingga peringkat syaitan yang menguasai dirinya, dan dia melakukan perkara-perkara yang mengundang kemudaratan, ataupun yang mengundang kebencian, ataupun perkara-perkara yang buruk. Jadi sebab itulah orang yang kuat bukanlah orang yang sihat, yang gagah semata-mata, tetapi orang yang kuat adalah orang yang berjaya menahan marahnya. Kenapa Nabi SAW melarang daripada kita berakhlak ataupun kita mempunyai sikap marah yang buruk? Kerana ia mendatangkan mudarat kepada diri kita, kemudian kepada masyarakat. Bagaimana mudarat pada diri? Seperti disebutkan dalam kitab ini, mudarat pada badan dan pada akhlaknya dan pada keimanannya. Maknanya dari segi fizikalnya, kemudian dari segi akhlaknya, kemudian dari segi keimanannya. Kerana bila seorang itu marah, maka ketika marah raut wajahnya berubah, darahnya meluap-luap, anggota badannya menggeletak, urat lehernya tegang, pergerakannya menjadi kelang kabut, percakapannya tidak jelas, lidahnya akan mengeluarkan perkataan yang keji, dia akan mengumpat, mengutuk, mencela, dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang haram, dan sehingga boleh mengeluarkannya daripada Islam, seperti lafaz kufur dan mencela agama dan seumpamanya.
Ditambah lagi dengan gerak kerja yang tidak menentu, lalu hartanya dipersia-siakan atau boleh menyakiti tubuh badannya sendiri. Maknanya orang yang marah ni bukan sahaja hatinya sakit, bahkan dia akan memberi kesan kepada fizikalnya kan. Sebab itulah kita ni jangan selalu marah-marah. Orang kata marah ni cepat tua, sebab kemarahan ini memerlukan kepada maknanya dia dia memberi kesan kepada fizikal seseorang, sehingga dia akan melakukan perkara-perkara yang di luar daripada batas pemikiran. Maknanya macam saya sebut tadilah, sampai peringkat dia boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji, dan sampai peringkat melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sebab itulah Nabi larang kita daripada suka marah-marah, kerana memudaratkan diri dan juga memudaratkan masyarakat, kerana kemarahan itu melahirkan perasaan dengki di dalam diri, menyembunyikan niat jahat terhadap manusia, membawa kepada menyakiti muslimin, dan membenci serta merasa gembira apabila ada di antara mereka yang ditimpa musibah. Dengan itu tercetusnya permusuhan dan kebencian di antara sahabat handai, dan terputusnya hubungan silaturahim di antara sanak saudara. Maka dengan itu rosaklah kehidupan dan runtuhlah masyarakat. Mana mudarat pada diri sendiri, bukan diri sendiri saja, mudarat juga dalam masyarakat. Contoh pada diri sendiri, kadang-kadang kawan tu dia marah dengan jiran dia kan. Marah sebab apa? Sebab jiran dia lalu depan rumah dia, langgar pasu jatuh, pecah pasu tu. Dalam keadaan kawan yang langgar tu dia tak perasan dia langgar pasu orang tu. Jadi yang marah ni dia simpan dendam, sakit hati dekat orang yang jatuhkan pasu dia kan, sampai dia sampai bertahun-tahun simpan dalam hati ni kan, menyebabkan sakit hati. Kawan tu dia tak tahu dah yang kita ni marah ni sakit hati, kemudian berdendam, kemudian kita seronok suka kalau sesuatu musibah ataupun mudarat berlaku pada orang tersebut. Jadi walaupun kita patut marah dalam keadaan begitu, tetapi Nabi kata jangan marah, kerana dia beri mudarat pada diri kamu sendiri. Sampai peringkat mudarat itu menyebabkan kita melakukan perkara yang haram, sama ada kita mengeji dia, kita marah maki hamun dia, ataupun melakukan perbuatan khianat kepada dia, dan sampai peringkat melakukan perkara yang haram, macam orang yang dia sihir kawan tu sebab tak puas hati, benda kecil je kadang-kadang, tetapi dibesar-besarkan kerana perasaan marah yang tidak dikawal. Dan kepada masyarakat, maknanya sampai terputus hubungan silaturahim antara pasangan suami isteri, antara adik-beradik, antara jiran tetangga, dan masyarakat secara umumnya kerana sifat marah yang tidak dikawal dan berlebihan. Kadang suami isteri berpisah kerana apa? Bergaduh kerana sebab marah. Tapi bila mana suami itu telah melafazkan cerai kepada isterinya, ketika dia dah cool balik daripada perasaan marah, dah tak boleh nak tarik balik. Jadi begitulah kesan daripada sikap marah yang boleh memberikan mudarat kepada diri dan masyarakat. Jadi Nabi SAW dalam banyak hadis, dalam beberapa nasihat baginda juga mengajarkan bagaimana cara nak merawat sikap marah. Merawat sikap marah. Yang pertama, Nabi SAW menyatakan cara kita merawat kemarahan adalah dengan kita berwudu, dengan berwudu. Ini seperti mana kita biasa dengarlah hadis Nabi SAW berkenaan dengan berwudu ketika kita marah. Innal ghadab minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maknanya sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Kemudian syaitan itu diciptakan daripada api, dan sesungguhnya air itu memadamkan api. Maka apabila seseorang daripada kamu marah, hendaklah dia berwudu. Jadi yang pertama, tips untuk menjauhkan kita daripada sikap marah yang merosakkan dan berlebihan ini adalah berwudu. Sama ada ketika kita marah kita berwudu, ataupun kita berwudu untuk mengelakkan kita marah.
Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kalau kita kadang-kadang tengah marah, orang suruh ambil wuduk lagi kita marah, kan? Jadi kalaulah kita kenal diri kita ni seorang yang panas baran, contohnya kita selalu marah-marah, maka kita kena memperbanyakkan ataupun kita kena sentiasa dalam keadaan berwuduk, supaya wuduk itu menjadi pendinding kepada kita daripada hasutan syaitan, dan wuduk ni dia banyak fadilat dia, di samping yang kita sebut dalam hadis tadi, dia boleh meredakan kemarahan. Wuduk juga status dia tu menyebabkan Allah mengirimkan malaikat untuk bersama dengan hamba-Nya. Nabi kata kalau kamu nak tidur, Nabi kata ketika kamu tidur, atau kama qala Nabi kata ketika kamu tidur, kamu berwuduk seperti mana wuduk kamu ketika nak solat, maka Allah kirimkan malaikat untuk bersama dengan orang tersebut sampailah dia bangun pada keesokan harinya. Bila malaikat bersama kita ni, hamba Allah ni, maka malaikat bukan teman saja je, dia akan mendoakan kerahmatan, doakan keampunan, mendoakan keselamatan, perlindungan pada orang tersebut. Walaupun kita tidur ni, secara logik lah kita tahu bila kita ada wuduk, kita tidur, batal wuduk, kan? Batal wuduk kita. Tetapi status kita dalam keadaan berwuduk itu menyebabkan Allah SWT berikan banyak kelebihan kepada kita. Begitu juga dalam keadaan kita marah, maka caranya Nabi SAW nyatakan, ketika seseorang daripada kamu marah, maka berwuduklah, kerana wuduk itu akan memberikan status kita dengan berwuduk itu memberikan perlindungan kepada kita daripada berlebihan dalam keadaan marah, tapi kalau kita memang nak jadikan wuduk itu rawatan untuk diri, mana kita kenalah sentiasa dalam keadaan berwuduk. Ada orang dia bila dalam rumah dia cool je, maknanya dia dengan isteri, dengan anak-anak dia tak ada masalah, kan? Dia orang yang lembut, tak ada masalah. Bila keluar rumah je dia start jadi orang yang panas baran, kan? Dia start, dia nak pergi kat kereta dia, tengok kereta orang blok je dia dah marah dah, kan? Dia sampai jalan raya tengok orang potong dia marah. Dia nampak traffic light pun dia marah, traffic light tu sebab apa? Lambat sangat hijau. Jadi ketika itu, kalau kita tahu keadaan kita ni selalu marah-marah masa keluar rumah, sebelum keluar rumah kita ambil wuduk, supaya wuduk itu dapat menjaga kita daripada sifat marah. Ataupun ada setengah orang dia dekat luar dia ni lembut, maknanya dia dengan orang tak ada masalah, kan? Cool dia orang dia. Balik rumah dia ni marah-marah, masuk rumah dah marah, masuk dapur marah lagi, jumpa anak marah lagi, jumpa isteri marah. Jadi balik sampai rumah kita ambil wuduk, kemudian barulah kita bertemu dengan keluarga kita. Jadi itu antara cara kita nak dapat kelebihan daripada wuduk, mengubat penyakit panas baran. Nabi SAW, Sayyidina Bilal bin Rabah, antara amalan dia yang menyebabkan Nabi SAW kata Bilal ni mendahului baginda di dalam syurga. Antara amalan Sayyidina Bilal kata, ya Rasulullah, aku ni tidak akan melaungkan azan, melainkan aku akan solat 2 rakaat selepasnya, dan tidaklah aku berhadas, melainkan aku akan berwuduk selepasnya. Maknanya Sayyidina Bilal ni dia sentiasa dalam keadaan berwuduk, tak putus wuduk. Bila batal je dia terus ambil wuduk, walaupun dia ada urusan yang luar, maknanya bukanlah dia nak solat ke nak baca Quran dan sebagainya, tetapi dia pastikan dia sentiasa dalam keadaan berwuduk, sehingga Allah angkat darjatnya, sehingga Nabi sebut maknanya Bilal mendahului baginda di dalam syurga. Jadi itu yang pertama, cara kita nak meredakan kemarahan adalah dengan berwuduk. Sehingga Nabi sebut juga dalam satu hadis, ala wa innal ghadab jamratun fi qalbi ibn Adam. Sesungguhnya perasaan marah adalah bara api yang membara dalam hati anak Adam, maka diredakan dengan wuduk. Tuan-tuan dirahmati Allah, yang kedua, kita merawat kemarahan ini dengan melatih diri dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, seperti berlemah lembut, seperti bersabar, mendapat kepastian dalam banyak perkara, tenang dalam pengurusan, dan menentukan hukuman. Qudwah, yakni pedoman kita dalam masalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita mestilah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maknanya kita berakhlak mulia ni, makna kita bukan orang yang jenis cakap dengan perkataan yang kotor, kemudian bermuamalah dengan orang dengan muamalah yang baik, supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang buruk.
dan juga muamalah kita dengan orang juga dengan muamalah yang baik, jadi menjauhkan pertengkaran, perselisihan dan sebagainya. Jadi itu yang kedua, melatih dan membiasakan diri dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, hendaklah seorang itu mengawal dirinya ketika marah, mengingati akibat dan kelebihan menahan marah, serta memaafkan orang yang bersalah. Jadi maknanya ketika kita marah, ketika kita marah, maka hendaklah kita menahan kemarahan dan memaafkan orang yang bersalah. Jadi ini adalah perkara yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyatakan, dan orang-orang yang menahan marahnya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara kebaikan. Maknanya orang-orang yang disebut sebagai golongan muhsinin, orang yang berakhlak baik, yang selalu berbuat kebaikan, antaranya ialah orang yang menahan marah. Al-kaziminal ghaiz, menahan marah. Tapi Allah SWT nak ajar kita, bukanlah sekadar kita dituntut untuk menahan marah, kita juga dituntut untuk memaafkan kesalahan orang. Sebab kalau kita hanya sekadar menahan marah, mungkin dengan menahan marah itu memberikan penyakit pada hati kita. Penyakit apa dia? Datanglah maknanya rasa dendam, kita rasa hasad dan sebagainya, menyebabkan akhir sekali perkara itu merosakkan diri kita. Merosakkan diri. Sebab apa? Kita dendam dengan orang, kita hasad dengan orang, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Jadi kemarahan itu sekadar ditahan saja tidak cukup, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kesempurnaan dalam kita menahan marah ialah dengan juga kita memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun memang orang itu salah, kita tak nafikan. Contoh pekerja kita, dia memang buat silap dan pada pandangan kita memang patut dia kena marah, tetapi kita menahan marah itu dalam keadaan kita mampu nak melepaskan kemarahan kita, dan dalam masa yang sama kita memberikan kemaafan, dan itulah disebut sebagai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang sentiasa berbuat kebaikan. Jadi itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu, disebut oleh Allah SWT dalam Quran. Menahan marah satu perkara, yang keduanya memaafkan kesalahan orang. Dulu biasa kita dengar kan apa ni ceramah motivasi daripada Dr. Fazlah Kamsah. Dia kata sebelum kita tidur, antara perkara yang patut kita buat ialah maafkan semua orang, kan? Maafkan semua orang. Kerana apa? Kerana dendam yang berada dalam hati kita akan membebankan diri kita sendiri. Jadi bila kita memaafkan orang, hati kita akan lapang, urusan kita akan dipermudahkan, dan kita akan lebih bersikap positif berbanding orang yang menyimpan dendam. Jumpa kawan ni marah simpan, jumpa kawan ni marah simpan, kan? Jadi hidup dia tu kerja menyimpan dendam, walaupun dia tidak zahirkan, tetapi boleh merosakkan hatinya, dan hati yang rosak juga boleh beri kesan pada amalan, sehingga amalan pun boleh terjejas. Dari maksud amalan terjejas ini, dia boleh menyebabkan amal kita tak diterima oleh Allah. Itu ada perbincangan yang lain lah. Maknanya masalah hati yang boleh menyebabkan amalan jadi rosak. Antara perkara yang merosakkan hati ini adalah dendam-dendam yang kita simpan kerana kemarahan kita kepada orang lain. Bukanlah nak suruh kita lepaskan, tapi kita maafkan supaya kita tidak menanggung beban kemarahan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang menahan kemarahannya sedangkan dia mampu untuk melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di khalayak ramai di hari akhirat, serta diberi peluang untuk memilih mana sahaja bidadari yang dikehendaki. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi maknanya kelebihan untuk orang yang menahan marah, Allah kurniakan bidadari, kan? Sebab apa? Dia bersabar atas kemarahannya. Benda ni bukan senang nak sabar dengan kemarahan ni. Sebab itulah ganjarannya besar. Sabar itu sendiri Allah sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sesungguhnya ganjaran pahala bagi orang yang sabar itu tidak terhitung banyaknya. Bighairi hisab, tidak terhitung banyaknya.
Itu ganjaran orang yang sabar. Dan dalam satu hadis Nabi sebut innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ialah pada ketika dentuman yang pertama. Maknanya bila kita nak marah orang, maka ketika itulah kita kena sabar. Dan mana first kali ujian Allah beri pada kita. Contohnya kita bawa kereta, kena hentam belakang contohlah, kan, mana kita kena langgar kereta kita. Jadi Nabi kata innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama, dentuman yang pertama tu, mana kita diuji oleh Allah, masa tu kita sabar. Bukanlah orang yang dia marah, dia dah lepaskan kemarahan dia, dia maki kawan tu, habis bahasa keluar dah, habis binatang dia sebut dah, kan. Last kali dia kata aku ni sabar je dengan kamu. Dia marah anak dia belasah anak dia, dah lembek dah budak tu. Last kali dia kata aku sabar je, padahal dia dah lepaskan kemarahan dia. Maka orang yang gagah, orang yang baik, orang yang akan diberikan ganjaran besar oleh Allah ialah orang yang ketika dimarah, masa tu dia menahan kemarahan dia. Jangan lepas kemarahan baru dia sabar. Ataupun dia nak marah, tengok-tengok yang keluar kereta belakang tu badannya lagi besar, sadar, kan, bodybuilder. Jadi dia kata tak apalah, sabar je lah. Itu pasrah, kan. Kalau dia tahu badan kecil, mungkin dia dah lepaskan marah dia. Tengok badan besar, dia kata aku ni sabarlah. Jadi itu bukan sabar, itu pasrah. Sebab tu kita kena sabar dengan sebenar-benar kesabaran terhadap kemarahan kita, dan Allah berikan ganjaran yang terbaik. Nabi SAW juga menyatakan tidaklah seorang hamba menahan kemarahannya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhkan hatinya dengan iman. Terkaitan menahan marah itu dengan iman. Kita yakin Allah SWT lah yang menyuruh kita supaya tidak bersifat dengan pemarah. Maka ketika itu kita menahan marah kerana keimanan kepada Allah, bertambahlah iman kita. Yang ketiga, yang keempat, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dalam surah Al-A'raf Allah sebut, dan jika kamu dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mana kita bila dalam keadaan marah, kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana kita minta supaya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dua orang lelaki yang saling mencerca. Dia marah kawan tu marah dia. Dia maki kawan tu maki dia. Nabi SAW datang kepada mereka, dan kemudian Nabi menyatakan, inni la'alamu kalimah, aku mengetahui suatu kalimah yang sekiranya dia menyebutnya, nescaya akan hilang apa yang didapati, iaitu kemarahannya, iaitu sekiranya dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iaitu bila dia menyatakan aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ini maknanya Nabi SAW juga anjurkan kita ucapkan isti'azah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika kita marah, mohon perlindungan dengan Allah. Atau juga ini disebut dalam kitab tambahan saya sendiri, atau juga dengan amalan kita yang biasa kita buat bila orang tengah marah ni, kita suruh istighfar juga boleh. Sebab apa? Mungkin juga mengingatkan kita kepada Allah. Kita tengah marah ni, kita tak ingat apa dah, kan, sebutlah siapa pun, mak kita, ayah ke, kan, ingat orang ke, tapi bila kita sebut nama Allah, mudah-mudahan berkurang kemarahan tu. Jadi biasa kita sebut istighfar, kan, astagfirullahalazim, mungkin sedikit meredakan kemarahan. Kalau orang Arab, dia suruh selawat, sallu ala nabi. Orang tengah marah dalam bas ni, kawan tu marah maki sana, ni marah balik, kan. Orang Arab yang nak jadi orang tengah ni, dia akan kata apa? Sallu ala nabi. Bila kata sallu ala nabi, orang Arab ni kalau dengar sallu ala nabi, dia akan jawab, walaupun tengah marah tu dia kata alaihi salatu wassalam. Dia akan jawab alaihi salatu wassalam. Dia akan tunjuk tangan macam ni tu, sallu ala nabi, kan. Jangan stop kejap cakap kata selawat atas nabi, maka dia akan kata alaihi salatu wassalam. Jadi mana dia kata, bila dah selawat tu dia akan slow sikit lah. Dia akan balik tempat duduk dia kalau dia berdiri. Nanti dalam keadaan itu, maknanya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, perlindungan daripada Allah, aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Ataupun juga dengan
dengan kita mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim. Itu yang biasa kita anjurkan orang yang sedang marah, istighfar banyak-banyak. Ataupun cara orang Arab, dia suruh berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang marah ni memang orang yang sedang dirasuk, seolah dirasuk oleh syaitan. Banyak orang yang marah, bila dah reda kemarahan dia menyesal dengan apa yang telah dibuat, kan? Dan dalam kisah Nabi Allah Musa alaihissalam, perjalanan dia dengan pembantu dia sebelum jumpa Nabi Khidir, kan? Dia kata apa? Wa ma ansanihu illa syaitan wa an azkurah, kan? Mana bila pembantu dia bawa bekal, Nabi Musa beritahu dah, kalau bekal ni dia berlaku apa-apa, dia lompat ke apa, beritahu dengan aku. Tapi dia lupa nak beritahu yang bekal itu ikan tu dah lompat masuk dalam laut. Jadi apa kata pembantu dia bila Nabi Musa tanya mana bekal tadi, dia kata aku lupa nak beritahu kamu, dan tidak yang melupakan aku itu melainkan syaitan. Kan, maknanya dia salahkan syaitan ni kerja ni yang melaga-lagakan kita, yang melupakan kita. Begitu juga Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dalam Quran disebutkan bagaimana ketika last kali Nabi Allah Yusuf jumpa balik dengan adik, dengan abang-abang dia, kan? Jumpa balik dengan bapa dia. Apa yang disebut? Dia tak marah kepada adik-beradik dia. Dia kata ini semua kerja syaitan yang merosakkan dan memisahkan kita. Kalau kita kira dendam tu, kan, dulu masa kecil campak buang aku dalam telaga, nak bunuh aku ni. Tapi Nabi Yusuf kata apa yang berlaku ini adalah kerja syaitan. Sebab itulah bila kita dalam keadaan marah, Nabi sebut mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang cuba mengapi-apikan kemarahan kita. Yang kelima adalah dengan kita banyakkan berzikir, mengingati Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, mengingati Allah, maka hati akan menjadi tenang. Berzikir maknanya bukanlah masa marah tu kita zikir. Memang boleh juga, kan, tetapi nak meredakan sikap panas baran ini, banyakkan berzikir. Kerana Allah sebut dalam Quran, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Saya pernah jumpa lah kawan saya yang panas baran. Dia ni memang kalau marah je mesti ada benda pecah, kan. Dulu zaman belajar jadi ketua pelajar, kan, tapi cara gangster lah. Kalau marah dengan orang tak pergi surau ke apa tu, memang dia nak belasah je, kan. Tapi bila dia belajar dulu, sama belajar Mesir, masa belajar tu tengok dia punya panas baran tu dah kurang. Memang kurang lah, nampak dia cool, kan. Jadi kita tengok rupanya dia ni belajar dengan seorang syekh ni, memang dia amalkan zikir-zikir, dan dengan zikir-zikir yang dia amal tu menyebabkan dia jadi orang yang lembut, kan. Dia hilang dah panas baran dia. Jadi itu antara tips yang dinyatakan oleh dalam kitab ni. Dan yang terakhir tips itu tidak bercakap. Ada dua lagi, sorry. Ada dua lagi, iaitu tidak bercakap ketika seseorang itu sedang marah. Kerana Nabi SAW menyatakan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut faqalaha thalathan. Ketika seseorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia diam. Kemudian Nabi SAW mengulangi sebanyak 3 kali. Jadi masa kita marah ni, kita kena tahan lidah kita daripada bercakap. Kerana apa? Bila kita marah dan kita bercakap, maka kita cenderung untuk bercakap perkataan yang menyakitkan hati orang, mencerca orang, memfitnah orang, dan merosakkan hubungan antara kita dengan orang lain. Sebab tu ada satu, saya tak tahulah pepatah ke apa, kata-kata hikmah ke, disebut bila kamu nak bercakap, fikir 10 kali. Kita nak cakap dengan orang ni, fikir 10 kali sebelum kita bercakap. Dan bila kamu nak marah, fikir 100 kali. Sebab apa? Banyak orang bila dia nak marah, dia tak boleh nak kawal lidah dia. Dia akan bercakap benda yang dia akan menyesal selepasnya. Jadi sebab itulah bila nak marah, bila nak cakap, fikir 10 kali. Nak marah, fikirlah 100 kali. Dan yang terakhir disebutkan dalam kitab ini, cara mengawal kemarahan ialah merubah kedudukan ketika sedang marah. Seperti mana Nabi SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Apabila salah seorang daripada kamu marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Sekiranya dengan melakukan demikian boleh menghilangkan kemarahannya, dan jika tidak menghilangkan kemarahannya, maka hendaklah dia
baring. Maknanya kena rubah kedudukan kita tu. Ada orang bila dia marah dalam keadaan duduk, dia dah berdiri dah. Bila berdiri dia akan lebih dia akan lebih dia akan lebih nak mengeluarkan perkataan yang lebih teruk lah, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jadi Nabi SAW kata kalau dalam keadaan berdiri hendaklah duduk, kalau dalam keadaan duduk hendaklah dia berbaring. Ubah kedudukan, ataupun kita beredar lah kan. Biasa orang kalau gaduh, kalau nak dipisahkan tu mana pergilah sekejap pergi tempat lain, kemudian barulah dia tenangkan dirinya. Jadi itulah beberapa perkara yang disebutkan dalam kitab ini, cara-cara kita untuk menahan marah. Sebenarnya ada lagi dibincangkan tentang kesan daripada perlakuan marah, dan apakah hukum-hukum berkaitan dengannya. Cuma kita dah masuk waktu isyak, jadi saya rasa sekadar itulah untuk perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang sentiasa tunduk dan taat, patuh kepada Allah dan berlemah lembut kepada saudara-saudara kita, dan Allah SWT jadikan hati kita ini terhindar daripada kemarahan yang merosakkan diri kita dan merosakkan hubungan sesama kita, dan juga menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sekadar itu saja. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.